berlafaz dengan dua kalimah syahadah, atau maksudnya mestilah dengan tasdik yang sempurna dan i'tiqad yang jazim, i'tiqad yang putus, yang tidak ada syak, yang tidak ada zan dan tidak ada waham. Mengucap dua kalimah syahadah itu bukan mengucap saja, kena ada tasdik, mesti membenarkan dengan hati, dengan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan i'tiqad yang jazim, yang tidak ada syak, yang tidak ada zan, yang tidak ada waham, yang tidak ada perasaan gagu walaupun sedikit. Sebabnya ialah firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah, surah Muhammad ayat 19. Maksudnya, ketahuilah bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang sebenar malaikat Allah. Artinya pengakuan itu hendaklah dengan sebenar, dengan hati yang yakin. Firman Allah Ta'ala, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Al-munafiqun ayat 1. Maksudnya, apabila orang-orang munafik itu datang kepadamu, mereka akan berkata, kami mengakui bahawasanya kamu Rasulullah. Orang munafik pun dia mengaku la ilaha illallah dan mengaku Muhammad itu Rasulullah. Mengaku juga. Padahal Allah mengetahui bahawa kamu Rasulnya, dan Allah menyaksikan bahawa orang munafik itu orang-orang yang bohong. Di mana ayat ini menunjukkan bahawa iqrar syahadah yang dibuat oleh orang munafik dalam keadaan hati dia tidak percaya, tidak sah Islamnya, tidak sah imannya. Sesiapa yang ada padanya keyakinan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keyakinan itu juga diterima. Begitu juga orang yang menyatakan keyakinannya kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Walaupun dia tidak mengucap dengan dua kalimah syahadah, tetapi dia mengaku kebenaran, dia yakin, dia percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, diterima juga. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusun ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam idh dakhala rajulun ala jamalin fa'anakhahu fil masjid thumma aqalahu thumma qala ayyukum Muhammad qulna hadha ar-rajul al-abyad al-muttaki faqala ibn Abd al-Muttalib faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ajabtu faqala inni sa'iluka famushaddidun 'alayka fil mas'alah فلا تجد علي في نفسك قال سل عما بدا لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم panjang tu الله أرسلك إلى الناس كلهم قال اللهم نعم قال أنشدك بالله تعالى الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله تعالى الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر bukan Sa'ad, Sa'ad. Nun tu, ain tu mati, dah bagi di bawah. Sa'd ibni, kemudian ada alif tu. Ibn. Sa'd ibni ada alif bena. Akhu bani Sa'd ibni Bakrin. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Maksudnya, kata Anas bin Malik, sedang kami duduk bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu masa sedang kami duduk sama-sama Nabi di dalam masjid. Tiba-tiba masuk seorang yang menunggang unta. Tiba-tibanya masuk dalam masjid seorang yang naik unta. Dengan unta-unta dia masuk dalam masjid. Kata Anas bin Malik. Tiba-tiba masuk seorang yang menunggang unta. Dia masuk dengan unta-unta dia dalam masjid. Dia menerumkan untanya, menerumkan. Artinya mendudukkan. Menerum unta, menerum gajah. Dia menerumkan untanya. Dia mendudukkan untanya. Kemudian unta dia duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid. Dan menambah talinya, dia tambah tali. Dia bahan dalam masjid tu je. Dia datang dengan cara kasar.
Kemudian dia bertanya, mana dia Muhammad? Orang tanyalah mana dia Rasulullah. Ni dok, mana dia Muhammad? Dia tanya orang ramai, mana dia Muhammad? Lalu kami menjawab, kami pun beritahulah. Jadi cengang belah terkejut kerana masuk dengan utu-utu dalam masjid. Lalu kami menjawab, itu dia yang putih yang sedang bersandar. Itu dia yang putih yang duduk bersandar tu. Muhammad. Lalu dia bertanya, awakkah anak Abdul Muttalib? Yakni keturunan Abdul Muttalib? Mu ke cucu Abdul Muttalib? Maksudnya begitulah. Mu ke cucu Abdul Muttalib? Kerana dia kenal Tauqi Nabi je. Tauqi Nabi dia kenal. Ni orang Badui ni. Kerana dia kenal Tauqi Nabi. Mu ke cucu Abdul Muttalib? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyalah," kata Nabi. "Iyalah," kata Nabi. Nabi jawab. Padahlah dengan cara dia masuk tu. Jadi Nabi kata, "Iyalah." Qad ajabtu. Artinya aku telah jawab. Iyalah maksudnya. Lalu dia berkata, "Aku ingin bertanyakan kamu. Saya ni nak bertanya," kata dia. "Dan berkasa dalam pertanyaan. Dan saya bertanya ni berkasa sikit," kata dia. Padahal masuk tu berkasa dah. Ni tak tahu cara ni. Dan berkasa dalam pertanyaan. Dan janganlah terasa marah terhadapku. Jangan marah ke saya. Jangan marah ke saya. Saya tanya ni berkasa, kata dia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tanyalah apa yang terasa padamu untuk bertanya." Untuk ditanya. Mu nak tanya apa-apa pun, tanya. Tanyalah apa yang terasa padamu untuk bertanya. Bukan ditanya tu, untuk bertanya. Tanyalah apa yang terasa padamu untuk bertanya. Lalu dia berkata, untuk ditanya pun boleh juga. Lalu dia berkata, "Aku bertanya kepadamu demi Tuhanmu." Nabi kata, "Tanyalah, nak tanya apa-apa pun," kata Nabi. Lalu dia pun tanyalah, "Aku bertanya kepadamu demi Tuhanmu dan Tuhan orang yang dahulu daripadamu. Adakah Allah mengutusmu menjadi Rasul kepada semua manusia?" Betul ke Allah Ta'ala utuhmu menjadi Rasul kepada semua manusia? Dia tanya Nabi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya." Nabi kata, "Iyalah," kata Nabi. Dia bertanya lagi, "Aku bertanyamu demi Allah. Adakah Allah menyuruhmu sembahyang 5 waktu sehari semalam?" Betul ke Allah Ta'ala suruhmu semayang 5 waktu sehari semalam? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya." Nabi jawab, "Ya." Dia bertanya lagi, "Aku bertanya demi Allah. Adakah Allah menyuruhmu berpuasa sebulan dalam setahun?" Betul ke Allah Ta'ala suruhmu puasa sebulan dalam setahun? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya." Nabi jawab, "Ya." Seterusnya dia bertanya, "Aku bertanya demi Allah. Adakah Allah memerintahmu mengambil sedekah, yakni zakat, daripada orang-orang kaya supaya engkau bahagikan kepada orang-orang fakir?" Betul ke Allah Ta'ala suruhmu ambil harta daripada orang kaya, kemudian dia suruh bagi ke orang fakir miskin? Betul ke? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya." Nabi kata, "Ya." Kemudian orang itu berkata, "Saya beriman dengan apa yang kamu bayar, dengan apa yang kamu bawa." Rupa-rupanya nak masuk Islam. Ingat kena langgar dengan uta. Dia masuk dengan uta. Bila dia dengar Nabi beritahu, "Aku beriman dengan apa yang kamu bawa. Dan saya utusan kaum saya. Saya ni adalah utusan kaum saya. Nama saya Diman bin Sa'labah." Nama dia Diman bin Sa'labah. Dia beritahu nama dia. Nama saya Diman bin Sa'labah dari kabilah Sa'ad bin Bakar. Daripada kabilah Badui Sa'ad bin Bakar. Iaitulah kabilah kepada Halimatus Sa'diyah, ibu susu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya hadis ini menunjukkan bahawasanya seorang yang mengatakan bahawa dia beriman, dia tidak mengucap 2 kalimah syahadah, cumanya dia kata, "Saya percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad semua sekali, saya percaya." Maka diterima Islamnya. Dan dia dianggap Islam. Walaupun dia tidak sebut dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia tak boleh nak sebut umpamanya.